Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep etnik. Menurut buku yang berjudul Konsep Asas Hubungan Etnik, masyarakat merupakan salah satu konsep penting yang perlu difahami dalam konteks hubungan etnik. Selain itu, menurut buku yang bertajuk Hubungan Etnik di Malaysia, konsep etnik merupakan erti yang berkait rapat dengan konsep ras dan bangsa. Ras dan bangsa memberikan penekanan pada pembezaan fizikal atau sifat-sifat biologi antara sesama manusia. Yang ketiga adalah menurut artikel konsep-konsep asas hubungan etnik, ahli sosiologi merujuk etnik sebagai satu kelompok manusia yang mempunyai ikatan kebudayaan yang banyak persamaan seperti persamaan agama, ras maupun asal usulnya. Yang keempat adalah menurut artikel yang bertajuk Hubungan Etnik di Malaysia, dari segi perspektif Islam, etnik bermaksud sekelompok manusia dengan kepelbagaian budaya. Semua manusia ini perlu menerima dan menghormati kepelbagaian budaya masing-masing. Yang keempat adalah, yang terakhir adalah menurut artikel yang bertajuk Hubungan Status Etnik dengan Konsep Kendiri, istilah etnik pula berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud orang. Ethnicity adalah rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu di mana wujudnya satu kebudayaan yang jelas di mana anggotanya berasa disatukan dengan satu sejarah, nilai, sikap, tingkah laku yang sama. Saya akan bercakap tentang isu kepelbagaian etnik. Pertama, masalah perkauman tetap menjadi isu yang hangat dan serius di Malaysia sejak Perang Dunia Kedua, khasnya selepas kemerdekaan. Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum yang pernah menghadapi konflik etnik. Kedua, dengan latar belakang budaya, agama, bahasa dan asal keturunan yang berbeza, rakyat Malaysia terus bergerak maju mengharungi pelbagai cabaran dan halangan dalam perhubungan sosial bagi mewujudkan persekitaran yang harmoni, damai dan selamat. Yang ketiga, proses sosial yang dilalui oleh masyarakat dipandu oleh perlembagaan, undang-undang dan dasar serta rancangan yang diperkenalkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan kerajaan dari semasa ke semasa, dan proses inilah yang memungkinkan interaksi dan integrasi dan mungkin asimilasi antara berbagai-bagai etnik di Malaysia. Keempat, kaum Melayu dan Bumiputera yang merupakan kaum dominan dari segi komposisi dan menguasai politik negara pada masa yang sama diberi beberapa hak keistimewaan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Kelima, persoalan ini perlu difahami secara mendalam kerana kegagalan memahaminya akan membawa kepada perselisihan faham dan akhirnya boleh mendatangkan mudarat kepada keharmonian dan jalinan sosial dalam negara. Keenam, tanpa disedari. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syafiq Aiman bin Sarifuddin. Hari ini saya akan membincangkan tentang konsep pembangunan negara. Konsep pembangunan negara adalah pembangunan yang merangkumi segala aktiviti atau bentuk kerajaan bercorak pembangunan yang telah digubal bertujuan untuk memenuhi keperluan perancangan dan pelaksanaan sesebuah idea pembangunan. Pembangunan melibatkan proses perubahan sosial untuk mencapai sesuatu matlamat. Pihak kerajaan telah memperkenalkan pelbagai jenis dasar untuk membangunkan negara Malaysia. Antara dasarnya adalah dasar pensyarikatan. Ia diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir pada tahun 1983. Ia merupakan pendekatan asas kepada pembangunan negara. Seterusnya ialah dasar pendidikan. Ia diperkenalkan melalui Penyata Razak 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinans Pelajaran 1957. Dasar ini bertujuan untuk mengganti sistem pendidikan yang ditinggalkan oleh penjajah. Dasar ini bertujuan untuk menyatukan kanak-kanak yang terdiri daripada pelbagai kaum dan menyediakan tenaga kerja yang mencukupi untuk pembangunan negara. Seterusnya ialah dasar sosial. Ia merupakan salah satu dasar yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan. Melalui dasar ini, rakyat diberi peluang untuk mengembangkan potensi diri dalam persekitaran sosial yang sihat. Selepas itu ialah dasar pandai ke timur. Ia diumumkan oleh Tun Dr. Mahathir. Beliau telah mengambil contoh-contoh terbaik daripada negara Korea dan Jepun untuk diamalkan di negara Malaysia.
Akhir sekali ialah dasar sains dan teknologi. Melalui dasar ini, kerajaan menggalakkan penyelidikan dan pembangunan untuk merintis ke arah penyelidikan terkini dalam bidang tersebut. Secara ringkasnya, kerajaan telah melaksanakan banyak dasar untuk memastikan negara kita bertambah maju dari pelbagai aspek seperti aspek ekonomi, politik dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Terdapat beberapa cabaran kepelbagaian, budaya dan beberapa langkah untuk mengatasi cabaran tersebut. Cabaran yang pertama, rakyat Malaysia tidak memahami budaya dan adat resam kaum lain. Rakyat Malaysia rata-rata hidup dalam lingkungan budaya dan kaum sendiri sahaja. Mereka jarang bergaul dengan kaum-kaum lain. Cabaran yang kedua, proses sosialisasi yang terhad. Sosialisasi merupakan suatu proses sosial yang dilalui oleh seseorang individu dalam usaha untuk menjadi ahli suatu kelompok kaum tersebut. Mereka hanya mempelajari budaya dan adat resam kelompok kaum itu. Cabaran yang ketiga, pelbagai kaum di Malaysia bersikap prejudis kepada kaum-kaum lain. Prasangka ialah penyataan, pandangan, pendapat atau tanggapan yang dilemparkan kepada suatu kaum itu terhadap suatu kaum yang lain tanpa usul periksa dan bukti yang kukuh. Cabaran yang keempat, sikap diskriminasi terhadap kaum lain. Diskriminasi merupakan lanjutan daripada rintangan mentaliti, stereotip dan prasangka. Diskriminasi bukan sahaja suatu tindakan pemikiran, bahkan suatu tingkah laku. Langkah-langkah untuk mengatasi cabaran tersebut adalah, langkah pertama untuk mengatasi cabaran tersebut adalah kita hendaklah menunjukkan keikhlasan kita dalam menjalin hubungan dengan jiran dan anggota masyarakat yang berbeza warna dan kulit. Dengan mengamalkan sikap kekitaan sesama kita, kita sebenarnya mewujudkan suatu suasana hidup yang baik dan boleh menguntungkan kita semua di samping dapat memelihara soal keselamatan hidup setempat. Langkah yang kedua, rakyat juga perlu patuh terhadap peraturan, undang-undang dan rukun negara. Ini menunjukkan kita bersedia bersikap adil terhadap kaum lain dan menghormati amalan dan kepercayaan mereka, serta hak mereka untuk hidup di negara ini. Kita hendaklah menunjukkan bahawa kita mahukan yang terbaik untuk kaum lain sebagaimana kita mahukan yang terbaik untuk diri kita. Media massa bukan hanya membekalkan fakta dan data tertentu, ia juga memberikan maklumat tentang matlamat, maksud dan kesignifikansan suatu perkara. Media massa ini pula perlu peka dalam menyampaikan sesuatu dasar, lebih-lebih lagi jika isu tersebut menyentuh isu-isu sensitif supaya tidak menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Langkah yang terakhir adalah perkahwinan berlainan bangsa bukan lagi menjadi perkara baru, bahkan kebanyakan direstui oleh kedua-dua belah pihak. Pelbagai kebudayaan masyarakat berbilang kaum di Malaysia mula difahami dan diterima oleh kaum lain, selagi ianya tidak menyebabkan kehilangan identiti kaum asal.